lawan Nabi Muhammad secara terbuka. Dan bila beliau sampai di Madinah, orang Madinah sambut belum Nabi sampai ni 3 pagi. Hari yang pertama sambut Nabi tak sampai lagi. Kerana berita ni baru Nabi sampai hari hari ni orang sambut ramai di pinggir Madinah. Hari yang kedua sambut lagi. Hari-hari tak sampai lagi. Hari yang ketiga barulah Nabi sampai. Dan disaksi oleh tuk guru, ustaz-ustaz daripada Yahudi. Yahudi ini disebut ahli kitab. Orang yang mengaji kitab, orang mengajar kitab, orang yang buat pahaman kitab. Dia mengajar di Madinah. Belum Nabi sampai lagi bahawa akhir zaman akan timbul Nabi baru, Nabi akhir, mengikut kitab dia baca itu Taurat. Tapi dia sendiri melawan. Bahkan hari yang ketiga itu untuk sejarahnya, orang Yahudi dah tunjuk kepada orang Madinah bahawa belum jauh di sana sampai orang yang kita tunggu. Itu Nabi kita Muhammad SAW serta bapa mertua di sini orang. Dan orang itu sambut Nabi dengan nasyid. Allah al-badru alaina min thaniyatil wida'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuhal mab'utsu fina kita bil amril muta'in. Ini nasyid-nasyid yang dibaca oleh kita sekarang ini dalam masa sambut hijrah Nabi. Ini semua ni nasyid yang kita terima pada zaman daripada tu 2000 tahun dulu lagi, tanda kemerah orang Madinah di atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya tengok berbeza di antara dua keadaan. Di Mekah orang lawan Nabi cara terbuka. Di Madinah orang sokong Nabi cara terbuka. Padahalnya orang Madinah hanya kenal Nabi Muhammad SAW semasa mereka pergi ke buat haji di Mekah. Waktu orang Madinah pergi buat haji di Mekah buat 3 tahun. Ketika tu Nabi ambil peluang kenalkan diri dia pada orang Madinah. Dia ketika tu masih lagi syirik, masih lagi kafir, masih tidak Islam lagi. Tapi orang ini pergi ke Mekah buat haji. Haji orang ini buat, tetapi mereka sendiri buat cara tradisi, cara adat sah, tidak buat cara agama. Kerana ketika tu agama hanya diajar oleh golongan oleh Yahudi di Madinah. Di Mekah tak ada orang ajar agama. Di Mekah ada golongan Hunafa. Golongan Hunafa ni golongan yang beragama mengikut saki-baki ajaran Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tarikh dia mati dengan tarikh Mekah ni berapa puluh ribu tahun. Nabi Ibrahim yang buat Kaabah tu, dia meninggal dunia, tak ada orang sambung ajaran dia lain pada Nabi Ismail AS. Nabi Ismail mati, apabila dia mati ni nak sapa Nabi Muhammad ni berapa puluh ribu tahun tengah-tengah. Tapi satu bagi ajaran agama yang diamal oleh orang tertentu sampai juga ke Mekah. Dan golongan disebut Hunafa. Hunafa ni kita panggil Tuk Lebai kampung. Tuk Lebai ni jenis orang dia beramal dia seorang, dia tak berdiri pada orang lain. Kerana dia sendiri pun tak ada pihak tangan dia. Termasuklah Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal ni keluarga Nabi juga, keluarga Siti Khadijah jauh-jauh. Dia ni di antara orang yang mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim walaupun dengan keadaan lintah pukang. Tak apalah. Bila sampai di Madinah orang sambut. Dan kalau lain yang kita nampak hasil daripada hijrah ni, orang boleh faham sekarang bahawa atas dunia ni perkara yang paling pokok ialah kerajaan Allah. Kerajaan Allah ni menjadi pokok ajaran tugas, ajaran utama dalam Islam. Kita duduk atas dunia dan kadang-kadang perkara utama kita harta. Kadang-kadang perkara utama kita jaga anak bini rumah. Kadang-kadang perkara utama kita banyak lagi lah, niaga lah, cari harta kesimpulan. Mari Islam ajar benda baru, iaitu segala harta, segala pangkat, segala nak bina mesti diketepikan bila bertembung dengan
ajaran Allah, perintah Allah. Kerana kita ni walau bagaimanapun kita akan mati. Bila kita mati, anak bini tinggal atas darat. Ingat apa? Kita masuk dalam kubur, anak bini tak tahu masuk dalam kubur. Harta benda kita tinggal, anak bini tak masuk dalam kubur. Dalam pangkat, dalam pengaruh kita tinggal, tak masuk dalam kubur. Bisa duduk dalam kubur, kita sorang. Dalam ayat kita baca tadi, وَيَوْمَ نُسَيْرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Ayat ni dalam surah Al-Kahfi, Allah sebut, Allah sebagai engineer yang buat langit, buat bumi. Dia kata satu hari nanti aku akan hancurkan dunia ini, termasuk bukit bukau. Bukit bukau yang nampak berat, yang nampak apa nama ni, mantap dalam dunia ni, akhirat dia berupa angin, bergerak sana, bergerak sini, berterabur macam angin. Antara al-arba barizah, ketika tu bila bukit bukau dihancur lebur, yang nampak di depan mata kamu adalah bumi. Bumi mana? Sekarang ni kita celak mata, payah nak tengok bumi. Ada rumput atas muka bumi, ada pokok kayu atas muka bumi, ada bukit bukau atas muka bumi. Tak nampak pun. Akhirat pula tak ada dah. Kayu-kayu, bukit bukau, gunung kan habis disapu bersih untuk dijadikan dataran mahsyar. Ini gambaran program Al-Quran sendiri, dia tak dapat digambar oleh ahli sains, oleh ahli teknologi sekarang. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Segala mayat yang aku buat, aku akan hidup semua, dan tidak tinggal seorang pun. وَحَشَرْنَاهُمْ, kami akan impun semua mayat-mayat dalam kubur, hidup balik. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, maka tidak ada yang tertinggal. Tak ada seorang pun yang tertinggal dalam lubang kubur. Semua aku hidup balik, dan semua akan dihasyar, akan dihimpun setiap. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Bila hidup semua, orang itu dibawa menghadap Allah. Saffan, deru beramai-ramai, saf-saf. Semua orang tak boleh kesana sini. Semua dikeruh oleh malaikat, beratus ribu juta malaikat. Semua kawal mayat yang hidup ni untuk dipanggil Allah. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Bila manusia dipanggil Allah di akhirat pula, Allah akan berucap. Dan getusan ucapan itu disebut, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Laqad ji'tumuna furada. Banyak ucapan-ucapan Allah dalam di pada masyarakat dicolek, ambil, digetus, bubuh dalam Quran. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Sekarang ni kamu jumpa aku sebagaimana aku buatmu mula-mula dulu. Waktu mu keluar daripada kandungan ibumu, aku yang buat. Hari ni kamu datang jumpa aku. Furada, sebatang kara. Dalam ayat lain sebut furada, sebatang kara. Mana habis anak bini kamu? Tak tahu sama. Mana kami, kemana habis sahabat anak kamu tak datang sama. Kemana habis harta benda kamu tak bawa bersama. Ini benda-benda begini, gambaran yang disebut oleh Allah dalam Quran yang kita baca semaya tadi. Gambaran inilah yang menyebabkan Nabi kita tak sedap duduk di Mekah baik, di Madinah baik, kacau ni berdakwah, cakap, mengajar, berceramah, buat wacana, buat dialog dengan orang tertentu supaya manusia bila mampu boleh akhirat terselamat daripada kemurkaan Allah. Dan tidak ada cara lain nak selamat lain daripada itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tinggal habis segala kefahaman, izam. Zaman belum Nabi Muhammad lahir ini, ketika itu panggil zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah makna zaman yang orang tidak beragama. Dunia lah ni orang panggil jahiliyah moden. Kita belajar peringkat universiti, peringkat tinggi, macam-macam belajar. Tapi fikiran macam-macam fikir jahiliyah juga. Tak beri pada agama, tak ingat syurga neraka, tak ingat dosa pahala. Apa beza dengan jahiliyah zaman dulu? Jahiliyah zaman dulu buat kerja juga, moden juga cara dia, buat senjata, buat makanan, buat pakaian. Pakaian yang berlaku zaman Nabi itu pakaian yang cantik-cantik. Orang dah pandai bersulam, orang dah pandai buat tenunan, orang begitu juga senjata. Orang tak pakai batu dah, orang pakai lembing, orang pakai tombak, orang pakai pedang. Semua ni menandakan teknologi telah begitu maju pada zaman itu.
orang berhubung dengan banyak macam cara. Kesimpulannya, bila manusia hidup tanpa peduli pada agama, ambil cuma demokrasi dia, nasionalis dia, komunis dia, apa beza kita sekarang ni ya? Zaman Nabi, belum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir bawa benda baru. Benda baru bukan benda baru, benda menyambung ajaran Nabi-Nabi zaman dulu. Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Ya Muhammad, beritahu aku ni tuan-tuan semua tidak bawa benda baru. Aku sambung kerja Nabi-Nabi dulu. Dan kebetulan orang Arab ni terkenal dengan keturunan Nabi Ibrahim. Kaabah yang ada di Mekah tu bekas tangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buat Kaabah dengan tujuannya Allah tusyrik bi syai'a, supaya manusia tidak bersyirik dengan Allah walaupun sikit. Ini para ahli semua. Di samping juga bila Nabi sampai di Bina, hilang masalah kebangsaan. Masalah kebangsaan, ni orang Mekah, ni orang Medina, ni putera Mekah, ni putera Medina, tak timbul langsung Nabi kita. Yang timbulnya ialah siapa yang buat jasa pada Allah, yang kita panggil bertakwa pada Allah. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dia orang Arab Mekah, tapi diterima oleh orang Aus Khazraj di Madinah. Dan bila Nabi meninggal dunia, orang pertama menjadi Perdana Menteri ketika itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni bukan orang Madinah, orang Mekah. Bangsa Madinah tidak melawan bangsa Mekah. Sayyidina Abu Bakar diterima sebagai khalifah pertama, ataupun kita panggil Perdana Menteri yang pertama, walaupun dia bukan anak putera Madinah, dia orang Mekah. Sayyidina Umar orang Mekah, Sayyidina Osman orang Mekah, Sayyidina Ali orang Mekah. Kefahaman kebangsaan langsung tidak wujud, sama itu dikikis oleh Islam. Kerana Islam sebut bangsa tak ada harga di akhirat. Harta benda tak ada guna di akhirat. Yang adanya ialah al-baqiyatus salihat. Dalam ayat tadi kita baca al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun. Harta benda, anak pinahnya bunga-bungaan untuk hidup di dunia. Kita pergi ke kedai, pergi market, kita beli bunga sejambak RM20, RM50, RM100. Apa dia letak atas meja, 2 hari dia layu, buah dia layu pula. Dan Allah Ta'ala kata harta benda anak pinak hanya bunga-bungaan saja, bukan barang boleh bawa dalam kubur. Hak boleh bawa dalam kubur ialah al-baqiyatus salihatu khairun. Hak baqi dan salih. Harta benda yang kamu cari itu mesti kamu buat al-baqiyatus salihat. Anak pinak yang kamu miliki sekarang ni mesti buat al-baqiyatus salihat. Ngaruh yang kamu cari sekarang, pangkat yang kamu cari sekarang ni, kena buat al-baqiyatus salihat. Baqiyat maknanya yang tahan lama. Harta tak tahan lama. Kadang-kadang kita mati belum pada kita kecapi nama harta. Dan kadang-kadang kita masih hidup, harta kita kena curi, kena samu, kena mahkamah, jadi bankrupt. Jadi Al-Islam ajar pada kita, ni manusia ni hidup, dan bila masuk kubur pun hidup juga, cara dalam kubur. Hak hancur lebur tu hanya daging darah, itulah teman-teman. Tapi amal kamu dia tidak akan hancur. Amal baik dia sokong kamu dalam kubur, amal jahat dia lawan, dia lanyap kamu dalam kubur. Jadi hidup atau